Salam Malaysia Madani. Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan berkata ekspor Malaysia pada September 2023 meningkat 8.2% kepada 124.47 bilion ringgit berbanding Ogos 2023. Pada September, ekspor barangan perkilangan yang mewakili 86.5% atau 107.7 bilion ringgit daripada jumlah ekspor menurun 11.8% tahun ke tahun berikutan penyusutan permintaan bagi keluaran petroleum, barangan elektrik dan elektronik serta kimia dan bahan kimia. Manakala ekspor barangan makanan diproses serta barangan kertas dan palpa mencatatkan pertumbuhan. Keboleh pasaran produk ekspor negara. Topik ini yang akan kita bawakan dalam BIS Malaysia seketika nanti. Selain itu kita mulakan dengan sedikit perkembangan ekonomi tempatan. Dimulakan dengan perkembangan ini. Sektor pembuatan kenderaan elektrik EV sedang diperluas tidak hanya terhad di darat, malah merangkumi pengangkutan laut seperti bot atau feri. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata ia sejajar dengan komitmen kerajaan memastikan pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Usaha ini juga membolehkan negara menarik pelaburan daripada syarikat pengeluar bateri selain pemasangan kenderaan EV. EV memang Malaysia memang kita nak menarik pelaburan dalam EV. Banyak ekosistem EV ini yang perlu kita tarik pelaburan, termasuk bateri, pengeluaran bateri, pemasangan kenderaan EV. Memang itu semua adalah satu potensi yang cukup besar untuk negara kita. Dan memang kita mengharapkan bahawa dapat kita membesarkan lagi pasaran EV ini. Jadi sekarang ini bukan saja EV untuk kenderaan darat, untuk kereta, tetapi untuk bot pun boleh pakai konsep electric boat. Malaysia akan memfokuskan kepentingan kerjasama serantau dan membina daya tahan ekonomi dalam mesyuarat APEC. Mesyuarat keberkenaan diberi tumpuan memandangkan kedudukan negara yang menyokong APEC untuk menjadi lebih terbuka dan juga telus. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kerjasama diperlukan untuk melonjakkan ekonomi dengan tumpuan akan diberikan kepada ekonomi digital, ekonomi hijau serta ekonomi halal. Beliau berkata penting untuk membawa ekonomi utama ke perbincangan demi kestabilan ke arah pertumbuhan global. Malaysia berharap ekonomi anggota APEC akan bersatu mengenai cara membentuk kerjasama serantau dan diperkukuh supaya menjadi terbuka, berdaya tahan dan dinamik ke arah komuniti Asia lebih aman menjelang 2040 yang sejajar dengan visi Putrajaya 2040 APEC. Ke laporan yang berikutnya, kira-kira 50,000 pelancong asing diunjur melawat Pulau Langkawi menerusi 32 kapal persiaran mewah sehingga Mei tahun hadapan. Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA dalam satu kenyataan berkata 14 kapal persiaran mewah bakal membawa masuk 22,000 pelancong bermula November hingga akhir Disember ini. Manakala 18 kapal persiaran mewah membawa 28,000 pelancong antarabangsa bakal tiba sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun depan. Perkembangan itu beri impak positif kepada industri pelancongan tempatan untuk kembali pulih. Baik saudara, ringgit dibuka lebih tinggi berikutan permintaan yang lemah terhadap dolar Amerika Syarikat apabila hasil perbendaharaan Amerika Syarikat menyusut nilai dan unjuran pendapatan yang kukuh, meningkatkan minat risiko pelabur selepas cuti hujung minggu yang panjang, mendorong Bursa Malaysia didagangkan tinggi pada sesi awal urus niaga. Seterusnya kita tinjau prestasi pasaran bersama PMB Investment diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi.
With due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks, institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity and settler violence against Palestinians in the West Bank, immediately cease the forced displacement of civilians, investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Saudara, pelbagai inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk platform pemasaran dalam meningkatkan nilai jualan produk tempatan di peringkat global. Antaranya pameran perdagangan antarabangsa yang mana ianya merupakan platform terbaik untuk membawa produk tempatan menembusi pasaran global. Namun persoalannya, sejauh mana keboleh pasaran produk ekspor negara kita? Untuk kita ketahui dengan lebih lanjut lagi mengenai topik ini, kita bersama dengan dua orang tetamu khas yang kita bawakan ke studio ketika ini yang telah pun bersiap sedia bersama saya. Kita bersama dengan Datuk Jamal Muhammad Amin, Presiden Unity Asia Business Group, Elias Pengarah ASEAN Mall Patani Thailand, dan juga kita bersama dengan Encik Noman Hani Jamal, Pengarah Unity Asia Links dan Berhad, dan juga Timbalan Pengarah ASEAN Halal Expo AHEC 2023. Assalamualaikum kepada keduanya. Waalaikumsalam. Sihat Datuk, sihat Tuan Noman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan Bismillah Asia pada petang ni. Terima kasih panggil kita. Baik, jadi kalau kita lihat tentang produk tempatan untuk menembusi ke peringkat ataupun pasaran antarabangsa, pasaran global, ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ada jalan dan juga produk-produk kita banyak telah pun berada di pasaran antarabangsa. Betul Datuk? Betul. Baik, jadi kalau kita mungkin soalan pertamalah kepada Datuk ini, kita lihat kepada ekspor Malaysia yang melepasi aras 1 trilion ringgit apabila mencecah 1.06 trilion ringgit dalam tempoh 9 bulan pertama pada tahun 2023 ini. Namun 84% lebih rendah berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Jadi pandangan Datuk tentang angka-angka ini bagaimana? Okey. Terima kasih Kemal. Saya ni bercakap based on orang peniaga lah, businessman. Saya bukan ekonomis. Betul. Tapi apa yang kita lalui, dan saya telah melalui banyak masalah ekonomi. Masalah ekonomi COVID ni berbeza. 2 tahun kita tak boleh buat apa-apa dan habis resources, walaupun masa itu mungkin bank baik, tak ada moratorium kerajaan baik ketika itu, dan selepas dibenarkan bekerja ataupun berniaga, kita melalui banyak cabaran kerana susah. Saya sendiri nak pergi ke petani kena melalui ke Bangkok, jauh, jadi kosnya tinggi. Betul, daripada yang sebelum ini. Jadi apa yang kita lalui itu menyebabkan kos kita, kebanyakan orang ini dilalui oleh semua orang. Maksud kos tu banyak
di spend. Jadi mungkin 2023 tu dah banyak habis dah cost operation tu. Jadi kemungkinan dia menyebabkan terencat. Itu saya alami sendiri. 2022 kita boleh bergerak, 2023 ada sedikit cabaran post COVID. So kemungkinan itulah yang dia lalui. Itu personal experience. Baik, tapi kalau kita bercakap tentang perniagaan ataupun berniaga, cabaran-cabaran itu yang perlu kita hadapi dan juga bagaimana untuk kita mengatasi keadaan itu yang paling penting sekali. Betul Datuk? Betul. Baik, jadi kalau Cik Lumar sendiri, menurut satu laporan Akhbar yang mana menyatakan bahawa industri halal Malaysia ni tembusi saluran media antarabangsa. Adakah ini memberikan gambaran yang menyumbang kepada kebolehpasaran produk-produk tempatan kita? Ya, Akmal. Saya dan tim daripada Unity, kita banyak telah melakukan test market di pasaran khususnya di selatan Thailand, di mana kita mempunyai sebuah mall di sana iaitu ASEAN Mall, dan menerusi ASEAN Mall itu kita membawa masuk produk-produk tanah air kita, bukan hanya makanan sahaja, kadang-kadang ada yang permainan, servis dan sebagainya, dan alhamdulillah dia mendapat sambutan yang kita tidak sangkakan. Rupanya ia mendapat sambutan yang baik. Dan benda ni kita telah memasukkan dia punya pemasaran dia menerusi pelbagai relung-relung media, antaranya seperti media massa, TV, radio dan juga media sosial. Baik. Kiranya influencer sana semua banyak telah membawa masuk produk-produk kita dan mempromosikan di sana, dan ini mendapat sambutan. Jadi ini menunjukkan satu petanda sebenarnya produk kita boleh pergi lebih jauh lagi, khususnya di Indo-China, negara Indo-China. Baik, jadi sebenarnya pemasaran ataupun digital sekarang ini platform yang terbaik sekali untuk kita memasarkan produk. Sebenarnya tak kisahlah produk apapun. Kalau kita gunakan platform itu dengan baik, ianya akan memberikan pulangan ataupun manfaat yang terbaik kepada kita semua. Dan kalau kita lihat Datuk, situasi ketika ini ataupun situasi semasa, jadi macam mana Datuk melihat kepada potensi dan juga prestasi produk tempatan kita ini di peringkat global? Okey, Datuk. Saya melihat berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Pengalaman saya sendiri di Thailand, Patani, yang mana kita melihat potensinya sangat besar kerana penduduk di Indo-China 240 juta. Baik. Yang boleh bercakap bahasa Thailand 100 juta. 4 kali ganda daripada penduduk kita. Jadi potensinya sangat besar, dan produk kita memang diterima kerana halal kita memang dipercayai, dan juga kita nak menghantarnya pun tidak jauh. Kan, kita boleh test market dulu dan kita boleh berkembang dengan kos yang rendah, dan kita sudah ada tempat di ASEAN Mall itu untuk dijadikan lokasi ataupun tempat untuk simpan stok dan juga tempat tunjuk kepada show kepada orang untuk datang. Baik, jadi kalau kita katakan sebenarnya produk tempatan kita ini memang diterima ramai oleh di luar negara sekalipun, dan orang mencari dengan adanya sijil halal JAKIM itu. Betul tak? Betul. Sijil halal JAKIM itu sangat membantu kerana dia dipercayai dan diyakini halalnya. Jadi itu yang satu promosi yang sangat bagus, dan sehingga kita membuat satu branding bagi produk Malaysia. Kita panggil Maroy. Maroy itu maksudnya dalam bahasa Thailand. Maroy. Bahasa Thailand tu singkatan. Malay itu Malaysia. Okey, Maroy. Aroy itu sedap. Malaysia sedap. Malaysia sedap. Jadi kita Maroy. Dan ikut bahasa Thailand, Maroy itu maksudnya mari sedap. Boleh jadi juga. Jadi Maroy, Malaysia sedap, mari sedap. Jadi kita akan brandkan itu di bawah satu branding produk-produk kita. Lebih mudah kita nak promote. Baik, betul-betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya, Datuk, banyak produk yang mungkin ditempatkan di mall itu, selalunya yang mendapat permintaan sangat tinggi, apa dia, Datuk, daripada orang luar ini? Banyak frozen. Frozen food. Setakat ni frozen. Tapi kita tak nak limit pada frozen saja. Kita we are open. Betul. In fact ada produk mainan for education pun kita dapat masuk juga. Sebab kita ada akses dengan sekolah-sekolah. Dia banyak sekolah-sekolah sana yang dibantu oleh kerajaan. Jadi mereka ada upaya untuk beli teknologi-teknologi untuk STEM, kan, education untuk science, teknologi, engineering, matematik. So mereka spend
Dan kerajaan Thailand pun memberikan satu penekanan yang tinggi terhadap stem ini. Baik, sebenarnya produk-produk yang kita rasa macam selalunya dapat permintaan tinggi adalah produk-produk makanan, tapi sebenarnya bukan. Ada juga produk-produk lain juga. Makanan dia mendapat, tapi kita open kepada kita nak perluaskan lagi pasaran, perluaskan lagi market kepada produk-produk tempatan kita. Betul. Baik. Jadi Encik Numan, kalau kita tengok Ahad yang pertama, Ahad pertama telah pun dilaksanakan tahun lepas. Betul. Tahun lepas. Jadi macam mana perkembangannya dan juga Ahad akan dilaksanakan lagi tahun ini, betul? Ya, betul. Macam mana perkembangan Ahad yang pertama itu dan juga apa bezanya, apa istimewanya untuk penganjuran Ahad yang kedua ni? Alhamdulillah, untuk pengetahuan ialah rakyat Malaysia keseluruhannya, kita mengadakan ASEAN Halal Expo di ASEAN Mall kita tu di Thailand. Kali pertama tahun lepas, alhamdulillah mendapat sambutan yang tinggi, sebanyak lebih kurang 50 syarikat yang terlibat di sana. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Daripada 50 tu lebih kurang seramai 12 syarikat yang berjaya menembusi pasaran di bawah kami yang kita telah ekspor secara rasmi lah. Dan jadi kita buat yang kali kedua ini dengan jumlah dan kesan yang lebih besar. Dan alhamdulillah cara yang kita bawakan ni adalah lebih fokus lah. Jadi kita tidak terlalu rigid. Jadi kita fokus dan pada masa sama kita terbuka. Macam Ahad sekali ni antara kelainannya adalah bukan hanya produk makanan, tetapi ada juga syarikat-syarikat yang franchise yang ingin membuka franchise mereka di Thailand dan di selatan Thailand. Baik. Ada juga syarikat yang ingin mencari partner perniagaan. Jadi tourism pun ada juga. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang lebih, dan kita juga kali ini mendapat sambutan yang lebih meluas dan lebih hangat daripada pihak kerajaan Thailand itu sendiri. Baik. Ya, jadi, satu lagi. Tertinggal. Perasmi kita yang pada tahun 29 November hingga 3 Disember ini merupakan orang kedua tertinggi di Thailand, iaitu speaker Dewan di Thailand, Parlimen. Jadi ini merupakan satu peluang yang sangat baiklah untuk produk-produk kita. Betul. Normata namanya. Baik, itu dia, dan itu akan mendapat publicity yang meluas dan juga pemasaran yang kita inginkan. Betul. Dan kita sebenarnya tanya juga berkenaan dengan sejauh mana ketersediaan usahawan kita, tapi saya akan tanyakan soalan selepas ini. Tapi saya rasa macam bersama dengan Sahir, penyanyi itu pula sebelah saya ni. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini untuk perbualan dan juga topik-topik yang kita bawakan kepada anda. Terus setia bersama kami di Bis Malaysia. jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM.
Kembali dalam BIS Malaysia, kita masih lagi bersama dengan dua orang tetamu. Di sebelah kiri saya, seorang jejaka dan juga seorang datuk bersama dengan kita. Dan kita membicarakan tentang kebolehpasaran produk ekspor negara. Datuk, tadi kita dah sembangkan sebelum bersiaran tadi berkenaan dengan kalau nak membawa produk kita ke pentas antarabangsa ataupun ke peringkat global. Dari segi volumenya perlu lebih banyak dan juga sebagainya. Jadi kita tak tahu, adakah usahawan kita ini bersedia untuk pergi ke pentas ataupun ke pasaran antarabangsa? Ketersediaan mereka itu bagaimana, Datuk? Okay. Saya cakap dari segi pengalaman yang kita bawa produk-produk ke Thailand. Alhamdulillah, saya rasa apa yang dibawa oleh kerajaan selama ini membantu usahawan, menyebabkan banyak usahawan yang memang dah ready, yang boleh ada GMP ataupun dah maknanya bersedia lah. Cuma mungkin masalah kita ialah kerana volume kita di Malaysia ni tidak banyak, kerana population kita ni tak banyak. Jadi itu yang kita cadangkan untuk bawa produk mereka supaya mendapat volume yang lebih besar dan usahawan kita boleh memberikan harga yang lebih kompetitif apabila mendapat volume yang lebih besar. Itu yang kita cadangkan dan kita yakin bahawa usahawan kita ni mampu untuk pergi dengan dengan disokong oleh kerajaan dan akhirnya mungkin mereka sendiri akan make the move, insyaAllah. Baik, kalau kita tengok dari segi mungkin volume itu boleh ditambah baik dan juga sebagainya dan ambil perhatian. Dari segi kualiti produk kita pula, Datuk, untuk ke pentas antarabangsa itu bagaimana? Kualiti setakat yang kita bawa ni so far so good, memang bagus dan diterima oleh masyarakat sana. Kan? Cuma mungkin banyak yang tak tahu sangat lagi. Jadi kita sebab itu antara yang saya sebut tadi, kita buat branding Maroy itu kan, sebab nak branding satu-satu produk itu mahal. Betul. Jadi kita buat ada satu branding Maroy supaya kita masukkan. Kita buat exhibition pun Maroy juga. Kita masuk radio pun Maroy juga. Jadi kita nak orang tahu. Jadi bila orang lebih tahu tentang produk Malaysia, dia akan lebih diterima, insyaAllah. Betul, macam kita menanamlah dalam minda masing-masing. Betul. Kan, branding itu, nak membina branding bukan satu tempoh yang pendek kan, memerlukan satu tempoh yang sangat panjang. Betul. Dan kalau Tuan Duk Mat sendiri, kita melihat mungkin topik yang kita bawakan ini untuk kebolehpasaran produk ekspor ke luar negara. Jadi apa panduan kepada usahawan-usahawan kita ini terutamanya untuk menghasilkan produk yang menepati kriteria untuk ke pasaran antarabangsa? Baik, secara umumnya kebanyakan negara kalau kita nak masuk dia ada syarat-syarat tertentu sebab mereka nak mengawal especially yang makan kan. Makanan dia nak pastikan makanan tu elok. Jadi kebiasaannya dia akan minta syarat nak masuk tu antara selain daripada halal adalah GMP sebagai contohnya. Mesti ada GMP ataupun ISO HACCP. Jadi sebagai contoh yang lebih spesifik iaitu Thailand. Thailand memang mensyaratkan kalau produk tu makanan ataupun kosmetik dan sebagainya mesti ada GMP. Tetapi dia itu hanya dari sudut legal. Saya boleh mudahkan, ada 3 perkara atau 3 langkah ringkas. Yang pertama, sebelum kita nak ekspor tu, kita kena kenali pasaran dulu. Kita kena market testing. Kita kena buat market testing sebelum kita nak invest untuk segala kos sebab kos ekspor ni tinggi. Betul. Kan, macam-macam dengan kos di sepadan dan sebagainya. Jadi kita perlu pastikan produk kita mendapat sambutan melalui expo dan sebagainya. Yang kedua, barulah kita pergi kepada langkah yang seterusnya, kita daftar produk, kita dapatkan dia punya IPO kan, intellectual property dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, barulah kita pergi kepada bisnes ataupun ekspor yang sebenarnya, bulk purchasing dan sebagainya, kontainer. Jadi dan benda ni yang lebih susah adalah to maintain bagi produk tu sentiasa berada di pasaran. Kebanyakan usahawan dia tersinggung. Betul. Tetapi perlu ada, sebab itu kita ada ASEAN Mall untuk pastikan produk tu terus berada, sentiasa ada. Betul. Yes, itu yang selalunya sering kali terjadi. Rasa macam kita dah beli pengguna dah beli produk tu dah rasa sedap, bila dia pergi ke pasaran dia tengok dah tak ada dah produk ni. Jadi dia macam orang kata macam potong lah. Kan? Betul. Itu yang perlu kita kekalkan. Kena ada pengeluaran ataupun supplier itu berterusan tanpa ada putus. Betul. Baik. Jadi kalau kita
lihat pula Datuk berkenaan dengan mall yang Datuk cerita di Thailand itu dengan dunia pendigitalan ketika ini, adakah seiring pemasaran secara digital untuk pembelian dan juga sebagainya? Ya. In fact kita ada mall di situ, tapi kita juga boleh buat marketing secara digital. Malah ada yang buat marketing daripada Malaysia. Dia stok barang di sana dan kita hantar. Jadi benda tu boleh dibuat seperti itu juga. Maknanya yang penting dia kena ada Thai FDA lah, OYO tu. Dia dapat kelulusan semua tu. Marketing sekarang ni boleh buat daripada mana-mana. Daripada sana pun boleh. Betul. Daripada Malaysia pun boleh. Dan kita ada kelebihan sebab kita ada orang Patani yang boleh berbahasa Thai, yang boleh buat all the marketing promotion dalam bahasa Thai, boleh bantu, dan kita cuma promote saja. Baik, itu dia, dan penting untuk kita seiringkan dengan dunia digital dan juga konvensional pun perlu ada. Betul. Saya nak tambah sikit boleh? Silakan terus. Satu lagi, kita perlu lihat dia ada dua aspek lah. Satu B2B, iaitu business to business. Baik. Dan juga B2C, business to consumer. Apa yang berlaku hari ini, kita jual di TikTok, kita jual di mana-mana media-media lain. Itu kebanyakannya B2C kan. Maknanya business to consumer direct. Tapi jumlahnya tak besar sebenarnya. Tapi kalau kita nak betul-betul apa yang dikatakan sebagai ekspor, kita berdaftar betul-betul di negara satu negara. Jadi kita perlu lakukan business to business. Masalahnya bila kita pergi ke Thailand, contohnya kita pergi ke Bangkok dan sebagainya, antara benda yang menghalang adalah language barrier. Bila kita nak bisnes, kita mesti nak kenal partner kita. Betul. Mesti selalu jumpa. Tapi kalau jumpa pun dia cakap macam ayam dengan itik. Jadi sukar untuk difahami. Jadi sebab itu orang selatan Thailand ni kebolehan dia boleh cakap dua bahasa. Mereka ni boleh menjadi ejen ataupun pihak yang akan mengembangkan lagi secara mass yang besar. Baik, itu dia, dan apa yang penting dan juga kita perlu ketahui ilmu untuk memastikan produk kita boleh menembusi pasaran global. Itu yang paling penting ketika ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita yang bersama-sama dengan kita, dan kita harapkan agar apa yang kita kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada usahawan dan juga para penonton. Terima kasih ucapkan kepada Datuk Jamal Muhammad Amin, Presiden Unity Asia Business Group atau Pengarah ASEAN Mall Patani Thailand, juga Cik Nukman Hani Jamal, Pengarah Unity Asia Links dan Berhad, Timbalan Pengarah ASEAN Halal Expo AHEC 2023. Terima kasih sekali lagi kepada keduanya. Terima kasih. Baik saudara, BIS Malaysia berakhir di sini, dan juga selepas ini kita akan saksikan Pastikan Sah. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani.